Okey, setelah kita habis hukum Boyle, kita akan masuk pula kepada hukum Charles. Hukum Charles ni dia menerangkan bahawa hubungan antara isi padu dengan suhu gas. Kan? Apabila suhu ditambahkan, apa terjadi pada isi padu gas? Begitulah juga dengan sebaliknya lah. Sekiranya isi padu dinaikkan atau diturunkan, apa yang berlaku pada suhu lah. Okey, kamu tengok ni eksperimen yang dijalankan. Sesuatu botol tu, mana dalam botol tu mengandungi cecair. Pada kamu isi dalam cecair tu, dalam botol tu cecair yang mempunyai suhu mungkin dalam 30 Celsius, masukkan dalam botol. Kamu akan dapati dia akan kembang kan, botol tu akan kembang. Kembang. Tapi bila mana kamu sejukkan air yang terdapat dalam suhu tu, yang terdapat dalam botol tu, apa jadi? Sejukkan suhu air yang terdapat dalam botol tu, apa akan jadi? Kamu akan dapati bahawa botol tu akan kemek. Botol tu akan kemek. Ini memang biasa kita berlaku pun dalam kehidupan kita, selalu kita tengok kan. Kita letak sedikit air yang sedikit panas, suam-suam gitu. Masuk dalam botol, tutup. Kemudian kita masuk dalam peti air. Siapa akan jadi? Kita akan tengok botol tu dia akan jadi kemek lah kan? Dia akan kemek ataupun dia jadi kecut macam kamu tengok dalam gambar ni. Okey, apa sebabnya? Okey, eksperimen telah dijalankan lah. Eksperimen telah dijalankan untuk menyatakan hubungan antara suhu dengan isi padu. Okey, ini eksperimen dalam buku teks kamu, nanti kamu tolong refer. Jadi kita pergi terus ke penerangan dia lah. Okey, isi padu gas bertambah apabila suhu gas dinaikkan. Jadi isi padu ni dia akan bertambah apabila suhu dinaikkan. Okey cikgu, kenapa tadi kita guna ni cecair? Yang kita pakai ni bukanlah gas kan? Yang dipakai eksperimen ni, ini bukanlah gas, cecair. Mengapa kita gunakan ni? Okey, sebenarnya kita nak terangkan keadaan zarah. Keadaan zarah tu kan, apa akan jadi? Keadaan zarah-zarah molekul-molekul, kita tolak tepi dulu antara gas dengan cecair. Kita nak tengok sini keadaan zarah molekul tu. Apabila suhunya dinaikkan, apa akan jadi? Apa berlaku pada isi padunya kan? Apabila suhunya diturun, apa jadi isi padunya? Jadi keadaan tu sama akan berlaku juga pada gas. Sebab apa? Gas juga mengandungi zarah-zarah kan? Cuma yang bezanya zarah-zarah gas ni dia tidak berada rapat lah antara satu sama lain. Okey, isi padu gas bertambah apabila suhu gas itu dinaikkan. Pada suhu 0 Celsius, udara yang terperangkap di dalam tiub kapilari masih mempunyai suatu isi padu yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa pada suhu 0 Celsius molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang bekas. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada gambar rajah ni lah. Gambar rajah ni yang kamu tengok ni kan. Okey, yang mana pada suhu negatif 273 Celsius di sini kan. Di sini molekul-molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Pada masa ini negatif 273 ni, pada masa ni molekul-molekul gas tu sendiri pun tak bergerak dah. Dia sudah pun kaku kan? Dia tidak lagi memenuhi ruang. Ini dimaksudkan pada masa ini sifar tu dia menjadi apa? Isi padu gas menjadi sifar. Maksudnya kosong kan? Pada suhu negatif 273, kamu dapat bayangkan gas dalam bekas-bekas ni macam sebelum ni punya gambar yang saya tunjuk kepada kamu ni kan? Gambar yang ni kan, kamu tengok ni, gas ni kan zarah-zarah gas ni kan bergerak antara satu sama lain, dia bergerak, dia hentam ni kan. Kamu bayangkan pada suhu negatif 273, molekul-molekul gas ni berhenti bergerak dan berada dalam keadaan kaku kan, tidak bergerak langsung kan.
Jadi molekul-molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Jadi dia tidak lagi memenuhi ruang pada suhu negatif 273. Oleh itu isi padu menjadi sifar pada masa ini. Suhu negatif 273 ialah suhu paling rendah yang mungkin dan dikenali sebagai sifar mutlak. Kenapa sifar mutlak? Pada suhu ini zarah-zarah gas pun tidak bergerak. Jadi sesuatu ruang itu tidak dipenuhi langsung. Maksudnya sebab apa? Sebab zarah gas tidak menghentam dinding. Dia berada dalam keadaan kaku. Okey. Pada skala Kelvin, sifar mutlak diberi nilai 0 Kelvin atau 0K lah, 0K. Suhu yang dinyatakan dengan unit Kelvin ialah suhu mutlak. Okey, jadi dalam Kelvin ni, apa beza Kelvin dengan Celsius? Kelvin ni, kita kata dia Kelvin sebabnya, okey, macam ni kamu tengok ni ya. Kamu tengok gambar rajah ni, jadual ni. Okey, sifar mutlak bagi Celsius adalah negatif 273. Tapi sifar mutlak bagi Kelvin adalah kosong. Maksudnya di sini bacaan di sini adalah, kalau kamu guna unit Kelvin, sini adalah kosong. Okey, ketika air lebur, suhu Celsius ni adalah kosong. Tapi pada air situ lebur, Kelvin ni 273. Okey, steam pula, air menjadi steam pada suhu 100 Celsius. Tapi untuk Kelvin pula, dia punya nilai dia 373. Kelvin ni digunakan sebagai kosong, sebagai kita nak refer pada masa tersebut berlakunya sifar mutlak. Apa itu sifar mutlak? Zarah-zarah gas tidak lagi bergerak, kaku dan tidak memenuhi ruang. Itu dimaksudkan dengan 0 Kelvin. Okey, jadi apa kegunaan Kelvin ni? Okey, Kelvin ni kita nak menyatakan suhu mutlak lah, sifar mutlak. Kita nak nyatakan sifar mutlak 0 Celsius. Kita tahu pada masa tersebut gas-gas tidak bergerak, dia kaku dan tidak memenuhi ruang sesuatu bekas. Okey, penukaran unit antara darjah Celsius dengan Kelvin kamu boleh buat macam ni lah. Okey, ni Celsius, bagi bacaan Celsius tu, tambahkan dengan 273, maka kamu dapatlah bacaan Celsius. Okey, graf, kamu tengok ini graf dia. Graf ni isi padu, atas ni isi padu, bawah ni adalah suhu, bawah tu adalah suhu. Okey, graf V melawan T. Graf isi padu melawan suhu bagi suatu gas. Kita guna sini unit Kelvin. Okey, pada keadaan suhu mutlak, pada keadaan ini suhu mutlak ni, okey, pada keadaan suhu mutlak ni, iaitu zarah-zarah tidak bergerak, kamu akan dapati isi padu juga adalah sifar. Itu kepentingan suhu diukur dalam unit Kelvin. Kita nak nyatakan sini pada keadaan suhu mutlak, sifar mutlak ini, isi padunya juga adalah kosong. Okey, graf V melawan T bagi suatu gas menunjukkan suatu garis lurus melalui titik asalan. Hal ini menunjukkan bahawa isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Maksudnya dalam keadaan suhu mutlak tu, kamu akan dapati bahawa isi padu ni berkadar terus. Maksudnya semakin menaiknya suhu mutlak ni, maka semakin menaiklah isi padu. Jadi isi padu adalah berkadar terus dengan suhu. Isi padu adalah berkadar terus dengan suhu. Jadi siapakah yang buat kajian ni? Nama dia Jack Charles. Dia seorang ahli fizik. Dialah yang telah menjumpai hukum Charles yang kamu bakal tengok ni. Okey. Hukum Charles menyatakan bahawa kadar isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okey, maksud di sini adalah tekanan pula kamu kena tetapkan, kan? Tekanan kamu tak boleh ubah-ubah, tekanan tu kamu perlu tetapkan. Okey, pada tekanan yang malar, suhu adalah berkadar terus dengan isi padu.
Jadi bila mana kita kata berkadar terus, maka dia adalah macam ini. Kamu dapat beza tak sekali? Kalau saya kata berkadar songsang, maka kamu kena keluarkan, kalau saya kata berkadar songsang, P adalah berkadar songsang dengan berkadar songsang dengan temperature kan. P T kan, ataupun PV kan. Jadi ni berkadar songsang. Kalau saya katakan berkadar terus, V berkadar terus, maka dia adalah kita buat macam tu. Okey, T dia macam ni. Kalau berkadar songsang 1 per. Kalau berkadar terus dia akan macam ni, dia sama saja kedudukannya lah kan. Dia tak ada 1 per lah kan. K ni lah pemalar, boleh abaikan lah. Okey, jadi di sini kita dapat tengok bahawa kan, V ataupun isi padu berkadar terus dengan suhu. Okey, jadi V adalah sama dengan pemalar darabkan dengan suhu. Kemudian kamu dapat tengok sini, V per T adalah sama dengan pemalar. Jadi apabila keadaan awal, kamu boleh gunakan untuk keadaan awal V1 per T1 sama dengan K. Keadaan akhir V2 per T2 sama dengan K. Jadi kita ringkaskan V1 per T1 sama dengan V2 per dengan T2. Jadi nak gunakan rumus ni sama saja macam keadaan yang saya ceritakan dalam hukum Boyle tadi. Di mana kamu ada satu bekas dengan isi padu semikian, suhu semikian. Kalau kamu naikkan suhu, berapakah isi padunya? Kamu boleh gunakan rumus ini.